Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pertama sekali dan selama-lamanya bersama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama sekali lagi pada pagi ini kita bertemu secara live untuk meneruskan pengajian kitab Fatih Muniyatul Musalli. Kitab Fatih Muniyatul Musalli. Baik, kitab ni membicarakan berkaitan dengan solat, insya-Allah. Yang mana minggu lepas kita berhenti pada muka surat 7. Baik, jadi minggu ni kita sambung balik ke surat 7 lah. Jadi kitab ni dia membicarakan berkaitan dengan solat. Tak nampak lah. Ni kitab ni. Baik, kitab ni banyaklah dipelajari di pondok-pondok. Di pondok-pondok lah. Seluruh Malaysia kebanyakan belajar kitab ni. Baik. Jadi kitab ni dia bicara bab sembahyang, bab rahsia-rahsia dalam sembahyang, bab rukun sembahyang, perkara yang disunatkan dalam sembahyang dan sebagainya lah berkaitan dengan sembahyang. Jadi seperti yang telah saya maklum dulu, hari Khamis, setiap hari Khamis kita akan baca kitab ni lah. Baik, jadi sebelum tu saya mohon maaf sebab 2-3 hari ni live tak ada lah. 2-3 hari ni live tak ada bacaan Quran. Baik, insya-Allah saya akan buat waktu time saya senang lah, time yang saya lapang, free, saya akan buat. Baik. Jadi buka surat 7, tajuk dia sebab turun ayat hafizul ayah. Baik, yang mana minggu lepas kita dah baca lah berkaitan tajuk banding agama dengan tubuh manusia lah. Jadi di situ saya dah tersebut dah, saya dah baca dah ayat, iaitu lah hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Artinya peliharalah kamu wahai orang yang beriman, peliharalah, jagalah olehmu wahai orang yang beriman akan sembahyang waktu yang 5, yakni sembahyang 5 waktu itulah. Lebih lagi sembahyang asar wajib dipelihara dan dijaga. Ayat itulah. Jadi di sini dia nak terang berkaitan dengan sebab turunnya ayat hafizu tersebut. Baik, tajuk dia sebab turun ayat hafizul ayah. Hafizu 'alas salawat tadi tu. Baik, sebab turun dia apa dia? Baik, sebab turun ayat hafizu ini kerana ada setengah sahabat bermudah-mudah. Setengah sahabat, segelintir sahabat. Sahabat Nabi ni buat bermudah-mudah dan takut berjemaah berserta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang, dalam medan peperangan. Jadi dalam peperangan pun diwajibkan kita sembahyang, tapi dia ada cara dah lah. Dia ada cara dah. Dipanggil sembahyang apa? Sembahyang syiddatul khauf. Maksudnya sembahyang dalam keadaan takut lah, sebab kita berperang, tengah berperang dengan musuh. Jadi tiba waktu sembahyang, kena sembahyang. Wajib kena sembahyang. Dia tak ditinggal sembahyang. Dan kita buat alasan kita perang, tak boleh. Selagi mana ada akal, walaupun dalam keadaan kita berperang, tetap ataupun wajib kita sembahyang.
Baik, jadi ada segelintir sahabat-sahabat Nabi yang buat mudah-mudah, takut untuk berjemaah dengan Rasulullah ketika mana waktu di dalam medan peperangan. Sebab tu turun ayat hafizu ala salawati was salatil wusta tu. Tuhan berfirman, artinya peliharalah wahai orang yang beriman akan sembahyang waktu yang 5, lebih lagi sembahyang asar wajib dipelihara dan dijaga. Jadi ayat ini ada kaitan, sebab turun dia ada kaitan dengan cerita sahabat Nabi yang bermudah-mudah dan takut nak berjemaah dengan Rasulullah ketika mana waktu di medan peperangan. Cerita bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu peperangan, sembahyang zuhur ya Rasulullah berserta sahabatnya. Maknanya pada satu ketika tu Rasulullah sembahyang zuhur dengan sahabat secara berjemaah atas jalan biasalah. Sembahyang tu atas jalan biasa. Sembahyang cara biasa iaitu rukuk, sujud bersekali, rukuk sujud bersekali dengan sempurna, tidak menghirau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengintai kafir sembahyang berjemaah itu. Jadi untuk pertama kalinya Rasulullah dengan para sahabat sembahyang cara biasa. Cara biasa macam kita ada sembahyang selalu tu lah. Sembahyang dengan biasa sempurna, dengan ada rokok, dengan ada sujud, dengan sempurna lah, tidak hirau, tidak mengendahkan musuh yang duk intai-intai sembahyang jemaah mereka itu. Tak indah langsung, tak kisah langsung. Sembahyang macam biasa juga. Itu sembahyang zuhur yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Kemudian maka sesudah sembahyangnya, sembahyang Rasulullah berserta dengan para sahabat tadi tu, sembahyang zuhur tadi tu, menyesal kafir-kafir itu. Jadi puak-puak kafir itu pakat menyesal lah. Pakat menyesal. Sebab apa menyesal? Dengan tidak langgar dan menerkam selalu di waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjemaah. Tu jadi masa Rasulullah dengan para sahabat sembahyang zuhur tu, orang kafir musuh ni pakat duk intai, duk tengok, dan mereka menyesal sebab di mana waktu Rasulullah dan para sahabat tengah sembahyang tu mereka tak tekan pergi bunuh. Jadi mereka pakat menyesal lah. Sedangkan masa tu mereka ada peluang untuk membunuh jika mana Rasulullah dan para sahabat sedang bersolat berjemaah zuhur. Jadi mereka menyesal sebab mereka tak pi langgar dan tak pi tekam bunuh para Nabi dan juga para sahabat di waktu mereka sedang berjemaah tu solat zuhur. Dan qala musannif, dan berkata setengah kafir tadilah, setengahnya berkata kepada setengah, yakni kepada setengah yang lain. Setengah tu pakat berkata kepada setengah yang lain pula, kalau kita terkam dan langgar selalu, kalaulah kita terkam masa Rasulullah dengan sahabat sembahyang tadi tu, kalau kita terkam selalu tadi dan langgar selalu, tentu terkena pedang-pedang kita ke atas mereka itu muslimin. Tentulah pedang kita ni kena kat mereka. Masa Rasulullah dengan para sahabat sembahyang, kalau kita pi tokam, kita pi langgar, tentu pedang kita ni kena kepada mereka. Tu kata setengah orang kafir kepada setengah yang lain. Jadi mereka menyesal. Mereka menyesal kerana Rasulullah dan para sahabat tengah sembahyang zuhur tadi berjemaah, mereka hanya mengintai-intai tengok macam tu, tak buat apa. Tak buat apa. Jadi mereka menyesal. Baik. Kalau mereka langgar dan terkam masa tu, maka nescaya pedang-pedang mereka itu akan mengenai Rasulullah ataupun sahabat. Kemudian berkata seorang yang lain, kemudian berkata pula seorang kafir yang lain di antara mereka lah, tak usahlah kita susah, tak payah kita nak buat susah-susah. Sebab apa? Kerana ada lagi bagi mereka itu sembahyang asar. Sebab mereka bukan nak sembahyang zuhur saja, sembahyang asar ada lagi.
Jadi tak payah duk risau-risau, tak payah duk susah-susah hati. Selagi asal lagi Rasulullah dan para sahabat nak sembahyang pula. Jadi kita dah terlepas nak bunuh mereka, nak terkam mereka waktu zuhur tadi. Jadi kita rancang lain, kita buat waktu asar lagi. Sebab apa? Sebab Rasulullah dengan para sahabat akan berjemaah pula pada waktu asar lagi. Itu maksudnya. Jadi seorang kafir yang lain ni bagi kita dekat setengah daripada mereka yang menyesal tadi lah, tak payah susah hatilah. Tak payah susah-susah. Sebab apa? Kerana ada lagi bagi mereka itu, Rasulullah dan para sahabat itu sembahyang asar. Yang mereka itu muslimin terlebih kasih daripada ibu bapa anak isterinya. Maknanya jangan susah hati. Walaupun kita tak berjaya menerkam mereka di waktu zuhur tadi untuk membunuh mereka, jangan susah hati. Sebab waktu asar lagi, sekejap lagi ada lagi. Nescaya mereka, Rasulullah dan para sahabat akan berjemaah pula waktu asar. Yang mana waktu asar itu mereka terlebih kasih, sangat kasih, lebih daripada ibu bapa mereka dan anak isteri mereka. Tu sembahyang asar tu. Jadi jangan risau, sekejap kita pergi terkam pula. Lebih kurang macam itulah kalau bahasa kita. Sekejap kita pergi terkam pula, kita pergi rempuh pula, kita pergi langgak pula tadi dengan pedang kita. Kemudian daripada itu maka Jibril ini malaikat Jibril ataupun Jibril boleh panggil Jibril ataupun Jibril. Jibril pun turun ke sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Jibril turun tu sebelum asar lah, sebelum tibanya waktu asar. Jadi malaikat Jibril turun tu sebab apa? Kerana mengajar. Kerana nak mengajar kepada baginda sallallahu alaihi wasallam kaifiat ataupun cara memelihara akan sembahyang di masa ketakutan perang, syiddatul khauf. Sembahyang ketika mana di medan peperangan ni dipanggil sembahyang solat syiddatul khauf. Sembahyang kerana ketakutan, bersangatan ketakutan. Maksudnya sembahyang dalam keadaan takut lah. Sembahyang dalam waktu perang takut lah kan. Hati tu tak tenteram lah. Kalau kita sekalipun sembahyang tu hati tak tenteram. Sebab tengah duk perang, bunyi bom lah. Kalau waktu peperang waktu sekarang ni, zaman sekarang ni, bom lah, api senapang lah, bunyi tong-tang. Kita sembahyang pun dah tak tenang lah. Gelisah, takut musuh main serang ketika kita sembahyang tu. Jadi ketika mana sebelum daripada asar tu, maka malaikat Jibril pun turun kepada Rasulullah dan mengajar kepada baginda cara ataupun kaifiat macam mana nak pelihara akan sembahyang di waktu perang. Ketika mana dalam ketakutan perang, macam mana kita nak sembahyang. Tu malaikat Jibril ajak. Jadi di sini juga dalil bukti kata malaikat Jibril itu adalah guru kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita malaikat Jibril ini datang mengajar bab sembahyang, sembahyang dalam perang, cara dia. Malah malaikat Jibril juga mengajar Rasulullah membaca. Ketika mana peristiwa wahyu yang pertama diturunkan, surah Al-Alaq kan, Iqra. Masa tu malaikat Jibril memeluk Nabi kita kan, dan menyuruh Nabi kita membaca, Iqra, bacalah olehmu wahai Muhammad. Tu maknanya malaikat Jibril ni guru Nabi. Jadi ni di sini juga menunjukkan dalil bahawa kita ni mengaji kena ada guru. Mengaji kena ada guru, tak boleh baca seorang-seorang, tak boleh setakat tengok Google saja, tengok YouTube saja. Dia kena ada guru lah, tempat sandaran. Baik. Jadi malaikat Jibril pun turun ke sisi Rasulullah mengajar kerana nak mengajar kepada baginda kaifiat ataupun cara memelihara ataupun nak jaga akan sembahyang di masa ketakutan perang dan lainlah, dengan umpama jaga seteru dengan secukup, jaga seteru dengan secukup di tengah berjemaah sembahyang tu. Di tengah sedang berjemaah tu jaga seteru macam mana tu, atau tidaknya
atau tidak menjaga dengan firman-Nya Allah di akhir ayat hafizu tadi, wa in khiftum farijalan aw rukbana, bermakna kalau kamu takut umpama perang, maka harus kamu berjalan. Kalau kamu semayang tu kamu takut berperang tu, takut lagi musuh mai ampuh ke, musuh mai main nak langgar ke, bawa pedang ataupun sebagainya, maka harus kamu berjalan. Semayang dalam keadaan berjalan. Maknanya sambil berperang sambil hidup semayang. Sambil berjalan sambil semayang. Jalan tu sebab perang lah, bukan jalan saja lah. Ini untuk khusus kepada semayang syiddatul khauf, sembahyang kerana takut dalam sembahyang, dalam peperangan lah. Maknanya sambil berjalan berperang tu sambil sembahyang lah, sambil sembahyang. Tapi kalau sembahyang kita biasa ni tak boleh lah berjalan, tak boleh. Baik. Ataupun menunggang, dalam duk sembahyang tu boleh tunggang, diharuskan menunggang. Menunggang kuda ke apa ke. Dalam sembahyang boleh. Tapi syarat dia dalam medan peperangan sahaja. Harus kamu berjalan atau menunggang tu dalam sembahyang, boleh. Kamu untuk menjaga seterulah dan melawannya. Jadi sebab apa kita berjalan tu, menunggang tu dalam sembahyang tu, kerana kamu tu nak jaga seteru, nak jaga musuh, takut musuh tu mai serang. Boleh, dibolehkan, diharuskan. Tapi syarat dia dalam peperangan lah. Kalau saja tak boleh. Kalau sembahyang saja tak boleh berjalan, tak boleh menunggang, batal sembahyang kan. Kerana pergerakan anggota besar melebihi 3 kali, batal sembahyang. Kalau biasalah sembahyang biasa ni. Tapi kalau nak berjalan juga dalam sembahyang, nak menunggang dalam sembahyang, kenalah waktu sembahyang, waktu peperangan, sembahyang di medan peperangan. Baik, diharuskan, dibolehkan. Sebab apa? Sebab nak jaga takut musuh mai serang. Sebab nak jaga takut musuh mai duk lawan kita kan. Tu baik. Kemudian sambung lagi, qala musannif rahimahullahu taala wahai muslimin, wahai orang Islam, sekalian orang Islam. Muslimin ni maknanya sekalian orang Islam. Kalau muslim, seorang Islam. Kalau dua orang Islam, muslimani ataupun muslimaini. Kalau ramai orang Islam, muslimina. Tu kena mengaji ilmu nahwu lah. Kena mengaji ilmu tata bahasa Arab, nahwu, baru kita boleh faham lah. Sebab apa? Baca muslim, seorang muslim. Kalau dua orang muslim, baca muslimani ataupun muslimaini. Sebab apa baca muslimina kalau ramai? Dia ada kira dah lah. Kena mengaji ilmu nahwu lah, ilmu tata bahasa Arab. Wahai muslimin, yakni orang Islam, wahai sekalian orang Islam, kafir tahu, orang kafir tahu kelebihan sembahyang. Wahai muslimin, kafir tahu kelebihan sembahyang dan kamu sendiri tidak tahu. Orang kafir tahu, kita tak tahu. Orang kafir tahu kelebihan sembahyang, kita tak tahu. Maka hendaklah kamu bersungguh-sungguh mengaji dan faham kitab-kitab umpama ini. Jadi orang Islam sendiri pun tak tahu. Orang kafir tahu tentang sembahyang, orang Islam sendiri tak tahu tentang sembahyang. Jadi kamu hendaklah bersungguh-sungguh ijtihad, wala taksal. Fan nadama tuqbal liman yatakassal. Bersungguh-sungguhlah olehmu dan jangan kamu malas, wala taksal. Maka penyesalanlah bagi orang yang malas. Jadi bersungguh-sungguh mengaji, bersungguh-sungguh mengaji dan faham. Bukan kita mengaji kena faham lah. Mana mengaji sampai faham. Mengaji sampai faham kitab-kitab. Kitab ni maknanya helaian lah, beberapa helaian kertas. yang disusun menjadi sebuah buku ataupun kitab. Bahasa Melayu panggil buku, bahasa Arab panggil kitab. Dan faham kitab-kitab umpama ini. Seumpama kitab yang kita baca ni, iaitulah Maniyatul Musalli, Pati Musalli, Pati Muniyatul Musalli. Mengajilah sungguh-sungguh, jangan main-main mengaji.
Sat dengar, sat tak dengar, sat tengok, sat tak tengok kan. Sat dobit, sat ada kitab, sat tak ada kitab. Tu mengaji memory lah. Dia kena ada kitab, dia kena dengar daripada awal sampai habis, tu barulah dikatakan mengaji bersungguh-sungguh. Dia kena fokus. Kalau mengaji sat, tak mengaji sat mengaji, itu tak bersungguh-sungguh. Jadi tak dapat ilmu. Orang macam tu tak dapat ilmu. InsyaAllah tak lama akan kamu faham kelebihan sembahyang. Bila kamu mengaji bersungguh-sungguh dan faham sungguh-sungguh kitab-kitab umpama ini, insyaAllah tak lama akan kamu faham kelebihan sembahyang. Bila kita dan rajin berserta sedap kamu beramal dengannya. Bila kita mengaji, kita tahulah kelebihan sembahyang. Dan bila kita tahu kelebihan sembahyang, kita akan automatik jadi rajin sembahyang. Rajin nak sembahyang, rasa sedap nak sembahyang. Sedap kamu beramal dengannya. Sedap, jadi sedap. Jadi sedap sembahyang. Sebab apa? Kita tahu kelebihan sembahyang. Jadi sedap. Seperti mana para sahabat tu lah. Setengah sahabat sembahyang, tetap sungguh anggota dia, tetap sungguh hati dia, sehingga kan datang burung hinggap di atas kepala dia pun tak perasan. Burung tak perasan kata itu adalah orang, manusia yang sedang sembahyang. Dia ingat dahan kayu. Burung tu ingat dahan kayu, padahal manusia yang sedang sembahyang. Nak beritahu di situ kata para sahabat ini sedap sungguh sembahyang. Sedap sungguh sembahyang sehingga kan tetap anggota dah, tetap. Kalau berdiri tu berdiri tetap, tak bergoyang langsung. Hati tu tetap, tak pergi sana sini. Hati tu bertumpu kepada Allah Taala sahaja. Anggota tetap, tak goyang sana, tak bergaru sana, tak bergaru sini. Tu sehingga kan burung pun tak tahu, tak sedar kata yang dihinggap tu adalah orang. Dia ingat dahan kayu, punya lekas kan, tak goyang langsung. Dan ada juga sahabat sahabat yang mana terluka akibat terkena senjata di dalam medan peperangan, dan beliau berkata, jika mahu mencabut senjata itu daripada tubuh aku, cabutlah ketika mana aku solat, kerana di waktu aku solat itu aku sedap. Aku tak ingat apa lah, aku ingat Tuhan saja. Jadi bila cabut pun tak rasa sakit senjata tersebut. Tu sampai macam tu sekali lah. Nak cabut senjata yang ada di tubuh aku, yang tertikam tu dalam medan peperangan tu, cabutlah ketika mana aku solat. Jangan cabut di waktu lain, kerana di waktu lain aku sakit, aku rasa sakit. Bila dalam sembahyang, bila cabut di ketika mana aku sedang solat, maka sakit tu tak rasa. Sebab apa? Sebab rasa sedapnya sembahyang. Hati tu tertumpu dengan Allah. Dia tak rasa sakit lah. Cabutlah ketika tu. Tu hebat lah para sahabat lah. Nak banding dengan kita ni memang jauh sekali lah. Jauh sekali. Baik, seperti sabdanya qala musannif, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Artinya, sembahyanglah kamu wahai umatku. Kamu tu terkenal kepada umat dia lah. Sembahyanglah kamu wahai umatku seperti sembahyang yang kamu lihat atau kamu tahu akan sembahyang aku dalam kitab-kitab ulama. Jadi Nabi kita sembahyanglah. Kamu seperti mana aku sembahyang, ataupun seperti mana yang kamu tahu di dalam kitab-kitab ulama. Jadi kita nak lihat Nabi sembahyang ni memang tak boleh dah. Sebab Nabi dah wafat. Kita bukan para sahabat. Para sahabat bolehlah hidup sezaman dengan Nabi. Kita ni memang tak ada lah. Nabi pun dah wafat dah lama dah. Jadi walaupun kita tak dapat nak melihat kelakuan solat Nabi yang benar, kita boleh mempelajari kitab-kitab daripada kitab ulama yang mengajar tentang cara-cara solat Nabi yang benar. Sebab al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Jadi walaupun kita tak dapat nak lihat Nabi sendiri, kita belajarlah cara-cara, ataupun kita kena ambil tahu cara-cara Nabi sembahyang yang tertulis, yang terdapat di dalam kitab-kitab ulama seumpama ini, seumpama kitab yang kita mengaji ni. Yang tu juga termasuk kita melihat solat Nabi. Maknanya kita ikut cara Nabi lah. Tu
Kita ni walaupun kita tak pernah melihat Nabi, tak pernah bertemu dengan Nabi, kita sangat beruntung kerana Nabi sayang kita. Nabi sayang umat dia walaupun tak pernah melihat dia. Tu kita di umat akhir zaman ni memang tak boleh lihat Nabi lah, bahawa Nabi sudah wafat, tetapi baginda tahu dan baginda sayang kepada kita. Jadi marilah sama-sama kita ikut dia, kita ikut Nabi, kita ikutlah kelakuan sembahyang dia, insya-Allah. Baik. Maka hendaklah kamu mengaji kitab. Hendaklah di sini dengan maksud wajiblah. Sebab mengaji ni fardu ain. Sebab hadis Nabi kata talabul ilmi faridatun. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu adalah kefarduan, kewajipan ke atas orang Islam lelaki dan perempuan. Jadi wajib. Siapa tak mengaji, maka dia tu kira ada besar lah, dia kira berdosa. Tak berdosa macam mana? Sembahyang dalam keadaan tak erti, buat amalan dalam keadaan tak erti. Tu sujud, cara sujud macam mana, cara rokok macam mana, cara berdiri betul macam mana, i'tidal macam mana, nak baca apa, Fatihah baca betul ke tak, sebutan dia tu, makhraj dia tu, sifat dia tu. Tu tahiyat akhir baca betul ke tak, duduk tahiyat akhir macam mana, tahiyat awal duduk macam mana, duduk antara dua sujud macam mana. Semua tu dibicarakan dalam sembahyang, dalam kitab-kitab ulama. Jadi barang siapa tak mengaji, maka tentu solat dia tu tidak sempurna, tidak bertepatan, tidak tepat mengikut yang diajarkan oleh ulama tentang solat-solat ataupun kelakuan-kelakuan solat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni dikira orang yang berdosa. Kalau sembahyang pun belum tentu Tuhan terima. Sebab kita sembahyang dalam keadaan tak erti. Sembahyang dalam keadaan tak erti. Yang mana dalam sembahyang pun ada yang perkara yang sunat, ada perkara yang wajib, yang mesti kita tahu. Ini siapa tak tahu langsung. Yang mana sunat pun tak tahu, yang mana wajib pun tak tahu. Kita bimbang, kita takut sembahyang kita Tuhan tak terima. Tuhan tak terima ni memang naya. Bila kita mati nanti, kita dibangunkan di akhirat, kita duk sangka pahala kita banyak. Kita duk sangka pahala kita ni banyak dah, sembahyang rajin, sunat tak tinggal, duha lagi, tahajud lagi, sembahyang tu semualah, sembahyang macam-macam ada sembahyang. Wajib ni tentulah, sunat tu buat macam-macam, tapi buat dalam keadaan jahil. Sebab itulah tidur orang alim itu lebih baik daripada orang yang kuat ibadat. Dia tu rajin ibadat, sembahyang tu sembahyang, tapi yang lebih baik adalah tidur orang alim itu. Tidur orang alim itu lebih ditakuti oleh syaitan berbanding orang yang kuat ibadat. Sebab orang yang kuat ibadat ni juga ditipu. Orang yang kuat ibadat ini juga ditipu oleh syaitan. Tetapi orang yang alim yang sedang tidur itu, syaitan lebih takut. Itu disebut dalam hadis, kalau tak silap saya, hadis. Baik. Jadi marilah sama-sama kita mengaji, kita perbetulkan diri kita masing-masing lah. Yang mana yang sebelum ni kita buat salah, kita perbetulkan. Maka hendaklah kamu mengaji kitab. Kitab mereka itu ulama. Kena mengaji lah. Kena cari guru, kena mengaji. Jangan tak mengaji. Supaya apa? Sebab apa kita kena mengaji? Supaya elok ada sedap sembahyang kamu. Sebab nak bagi sembahyang kita sedap, kena mengajilah kitab-kitab ulama. Supaya elok ada sedap sembahyang kamu, seperti elok sedap sembahyang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nak kesedapan sembahyang seperti mana sembahyang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita mengaji kitab-kitab para alim ulama, supaya sembahyang kita jadi elok, jadi sedap. Jadi tak dapat tidaklah kita dengan ulama ni janganlah buat lebih kurang. Sebab kalau kita tengok zaman sekarang ni, ada yang caci ulama, ada yang hina ulama, ada yang maki ulama dan sebagainya. Sedangkan kita tu baca Fatihah pun kadang-kadang tak betul, istighfar pun kadang-kadang tak betul. Tu jauhlah, kita
kita nak lawan ulama ni, janganlah lawan ulama. Janganlah hina ulama. Ulama, kerana lidah ulama ni kadang-kadang masin. Lidah sebut kadang-kadang Tuhan makul. Jagalah kalau dia kata kita bodoh, bodohlah kita sepanjang hayat. Jagalah dengan ulama, janganlah lebih kurang dengan ulama. Okey. Qala musannif rahimahullah taala faidatun. Faedah sembahyang, faedah sembahyang ataupun kita kata kelebihan sembahyang lah, faedah. Kita buat sesuatu perkara tu dia ada faedah dah. Jadi sembahyang pun dia ada faedah dia. Qala musannif, firman Allah taala, qad a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. Qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. Artinya sesungguhnya dapat kemenangan, dapat kejayaan orang mukmin, orang yang beriman, yang tetap hati dan anggota dalam sembahyang mereka itu. Tu maknanya orang, terjemahan ataupun erti daripada firman Allah Ta'ala tadi. Allah Ta'ala kata orang yang mukmin, yang tetap mata hati dia, yang tetap anggota dia dalam sembahyang, maka mereka adalah orang mukmin yang mendapat kemenangan, mendapat kejayaan. Bila mana sembahyang, hati dia tetap, anggota dia tetap. Khasyi'un itulah dipanggil khusyuk. Khusyuk, tetap mata hati, tetap anggota, hati tu tak ke sana tak ke sini, anggota tu tak bergoyang sana sini, tak. Jadi ketika sembahyang tu tetap sungguh, seperti mana yang sahabat para Nabi yang saya cerita tadi tu, tetap anggota, tetap hati, sehingga burung menghinggap pun tak sedar kata itu adalah manusia. Tetap sungguh. Burung tu ingatkan kayu, tongkai kayu ke apa, sebab tak bergoyang langsung, senyap. Senyap. Dan di akhir ayat ini, ayat inilah qad aflahal mu'minuna alladzi, itulah di akhir ayat ini, iaitulah walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Itu sambungan ayat tadilah. Artinya dan kemenangan juga orang mukmin, orang yang beriman, yang memelihara, yang menjaga akan sembahyang mereka itu. Menjaga tu daripada mengeluar waktu dan lain. Maknanya termasuk juga orang yang mendapat kemenangan adalah orang mukmin yang pelihara, yang jaga sembahyang mereka itu daripada terkeluar daripada waktu dia. Maknanya orang yang sentiasa menjaga solat, yang sentiasa solat di awal waktu ataupun sembahyang di dalam waktu, orang itu juga dikira mendapat kemenangan. Jadi dua golongan yang mendapat kemenangan. Yang pertama, orang yang tetap hati dan tetap anggota zahir ketika mana sembahyang, dan golongan yang kedua, orang yang memelihara sembahyangnya. Maknanya dia sembahyang di awal waktu ataupun dia sembahyang dalam waktu sembahyang tersebut. Dia tak keluarkan sembahyang itu daripada waktunya. Jadi golongan itu juga dikira mendapat kemenangan. Jadi bila sama-sama kita sembahyang di awal waktu, terlebih eloklah di awal waktu ataupun dalam waktunya, dan janganlah kita mengeluarkan sembahyang itu daripada waktunya, ataupun kita sembahyang di ujung-ujung waktu, lagi 5 minit nak habis waktu baru nak sembahyang, kecuali kita tak sengaja lah. Yang kita kata di sini ni sengaja. Kalau kita tertidur, tak sengaja tu lain, itu cerita lain pula. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun kita lah. Ampun kita, kadang-kadang kita tak sengaja lah. Kita tak sengaja. Baik. Jadi sudah, bayang ni kena khusyuk lah, kena usaha. Kata Syekh Zain Asli, kita kena usaha. Sembahyang ni nak khusyuk tu kena usaha lah. Kena hati kita tu kena bertumpu dengan Allah Ta'ala, insya-Allah. Baik. Dan firman Allah Ta'ala lagi,
innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illa al-musallin alladhina hum 'ala salatihim daimun. Artinya sesungguhnya manusia dijadikan tabiatnya keluh kesah apabila mengena dan ditimpa kesusahan. Nescaya tidak sabar ia, dan apabila dapat akan dia kesenangan dan kaya, nescaya menegah atau sayang pada membuat kebaikan. Melainkan orang yang memelihara dengan sebenar sembahyang, tiada mereka itu keluh kesah dan terkejut apabila mengena dan ditimpa kesusahan, dan tidak sayang pada buat kebajikan apabila dapat kesenangan dan kaya, bahkan sentiasa buat kebajikan atas keredaan Tuhan. Jadi erti daripada firman Allah Ta'ala tadi, Allah Ta'ala kata manusia, sesungguhnya manusia itu tabiat dia, kelakuan dia tu dijadikan bila kena bala, kena kesusahan, jadi hati tu jadi keluh kesah. Keluh kesah kan, memang macam itulah, tak kata kat siapa lah. Tuhan kata tu untuk semua manusia, tak kira lah siapa apa kita. Bila kita ditimpa dengan bala, ditimpa dengan kesusahan, maka hati kita akan jadi keluh kesah. Contohnya Allah Ta'ala tu bala pada kita lah, COVID-19, maka hati kita jadi keluh kesah lah. Lepas sebulan lala ni tinggal dekat 2 tahun lah, 2 tahun abah. Tu COVID-19. Jadi hati kita ni sentiasa keluh kesah. Bila lah nak habis COVID ni? Ramai yang keluh kesah, macam-macam lah. Keluh kesah bila lah nak habis COVID ni. Yang anak-anak pula bila lah nak buka sekolah. Sebab apa? Sebab sekarang ni kita ditimpa dengan kesusahan, ditimpa dengan bala oleh Allah Ta'ala, iaitu COVID-19. Itu contoh yang kita boleh nampak lah. Hati kita, tabiat kita dijadikan memang macam tu lah. Akan keluh kesah, akan sentiasa merungut, keluh kesah. Nescaya tidak sabar ia. Jadi kita pun tak sabar. Sebab itulah ada yang langgar PKP, ada yang langgar SOP dan sebagainya. Sebab tak sabar lah, akan tak sabar punya, sebab lama sangat. Dan apabila dapat akan dia kesenangan dan kaya, tu tabiat kita, tabiat manusia biasalah. Kalau bila kaya, bila senang, nescaya menegah atau sayang pada membuat kebajikan. Bila dia jadi kaya, Tuhan kurnia kat dia rezeki yang berlimpah ruah, dia jadi kaya, dia jadi senang. Jadi bila nak buat kebajikan tu jadi sayang. Jadi tertegah dia daripada buat kebajikan. Dia rasa sayang harta dia, dia rasa tu dia punya. Dia rasa harta kesenangan yang dia miliki tu adalah hak dia punya. Tidak ada kaitan dengan Allah. Dia tak sedar tu. Sedangkan itu adalah pemberian daripada Allah. Allah Ta'ala bagi pinjam sebentar. Baik, jadi dia tak sedar, jadi dia sayang lah nak buat kebajikan. Sayang nak sedekah, sayang nak bantu orang yang susah. Dia jadi sayang sebab dia rasa hak tu yang hak dia semua, hak dia punya atas usaha dia. Dia tak nampak pada dia tak nampak yang mana rezeki itu daripada Allah. Kekayaan yang dia sedang miliki itu daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang bagi kurniaan nikmat itu. Baik, jadi kena hati-hatilah. Bila kita kaya, kita senang, kita sayang untuk membuat kebaikan, kita takut kesenangan itu adalah dipanggil istidraj. Istidraj maknanya nikmat, nikmat yang berbentuk bala. Kita ingat nikmat itu Allah Ta'ala bagi sebab Allah Ta'ala sayang kita, tak? Maknanya Allah Ta'ala murka. Allah Ta'ala bagi nikmat itu atas jalan murka kepada kita sebab kita sayang nak buat kebajikan. Kita senang, kita ni orang yang berharta tapi sayang sangat harta kita, sehingga kita jadi seorang yang kedekut, seorang yang tak mau buat kebajikan, tak mau infak sedikit harta kita tu kepada orang-orang yang memerlukan, khususnya mereka-mereka yang ditimpa dengan musibah. Patutnya kita orang yang senang kena tolong, kena bantu orang yang susah, barulah harta kita bertambah berkat. Rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita tu semakin berkat. Itulah perangai manusia. Bila dia kena bala, bila dia kena kesusahan, maka kita tak sabar.
kita tak sabar. Kita tengok kita kena Covid kan, 19. Hampir dah 2 tahun dah. Kita pun jadi tak sabar lah. Lama sangat kan? Lama sangat. Kemudian bila kita Allah Ta'ala kurnia kepada kita rezeki, kesenangan, kekayaan, dia menegah kita. Kita jadi sayang pada harta untuk membuat kebajikan. Melainkan orang yang memelihara dengan sebenar sembahyang. Melainkan orang yang dia pelihara, dia jaga sembahyang dia, tiada mereka itu keluh kesah. Jadi orang yang jaga sembahyang ni, orang yang jaga sembahyang ni, dia bila kena bala dia tak keluh kesah. Bila dia kena bala dia tak keluh kesah, dia tak terkejut. Bila dia dalam kesusahan dia tu, dia rasa tenang, dia tak terkejut pun. Dia tak keluh kesah pun. Tu orang yang jaga sembahyang, kelebihan jaga sembahyang. Tapi kalau orang yang jenis tak jaga sembahyang ni, bila dia kena bala sikit, bila dia kena susah sikit, dia rasa terkejut, dia rasa keluh kesah. Tu kelebihan sembahyang. Bila kita jaga sembahyang, kena bala, kena kesusahan, kita tak akan rasa keluh kesah, kita tak akan rasa terkejut dan tidak sayang pada membuat kebajikan. Apabila dapat kesenangan dan kaya. Bila orang yang pelihara sembahyang tu dia mendapat kekayaan, mendapat kesenangan, maka dia tak jadi kedekut, tak sayang kepada harta dia untuk membuat kebajikan, untuk menginfakkan. Jadi dia sentiasa buat kebajikan atas keredaan Tuhan. Tu. Jadi itulah antara kelebihan memelihara sembahyang. Jadi kita jadilah orang-orang yang jaga sembahyang. Pastikan sembahyang di awal waktu, pastikan sembahyang di dalam waktu. Janganlah sembahyang tu, janganlah kita keluarkan sembahyang, kita keluarkan sembahyang itu di luar waktunya. Dan usahalah, kita kena usahalah untuk sembahyang dengan khusyuk. Khusyuk tu maknanya tetap mata hati, tetap anggota kita. Tu kena usaha lah, khusyuk ni kena usaha. Baik. Habis. Qala musannif, dan firman Allah Taala lagi, aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Artinya dan dirilah olehmu, Tuhan kata, dan diri olehmu, yakni tunaikanlah olehmu akan sembahyang. Tunaikanlah tu dengan sempurnalah, sembahyang tu dengan sempurna. Jangan sembahyang main-main. Sembahyang tu dengan sempurna. Jadi macam mana kita nak mendapatkan sembahyang dengan sempurna? Tak dapat tidak dengan ilmu. Jadi kita nak buat amal kebajikan dengan sempurna ni kena ada ilmu lah. Ni mengaji tak mau kan? Mengaji kita tak mau. Tapi kita nak ibadat, kita nak, mengaji tak mau. Tak, salah lah macam tu. Salah. Kita takut kita kena tipu dengan syaitan. Syaitan ni bukan kata di luar, dalam sembahyang pun dia ganggu kita. Jadi kita kena mengaji lah, kena mengaji. Bagi ada ilmu, bila kita ada ilmu, pengetahuan, baru kita sembahyang, maka kita sembahyang tu insya-Allah akan sempurna. Jadi Tuhan kata, dan dirikanlah olehmu, wahai hamba-Ku, akan sembahyang. Dirikan tu dengan sempurna, dengan cukup syarat dan rukunnya. Sesungguhnya sembahyang ini, sembahyang yang kata didirikan dengan sempurna itu, yang cukup syarat, yang cukup rukun, semua itulah. Sesungguhnya sembahyang ini dapat menegah tuannya. Tuan yang sembahyang itulah, dia dapat tegah daripada kerja kejahatan dan pekerjaan yang tertegah oleh Tuhan. Jadi kita nak tahu sembahyang kita ni menegah kita daripada kejahatan dan pekerjaan yang ditegah oleh Tuhan, maka hendaklah sembahyang tu dengan sempurna. Kalau kita sembahyang tapi jahat dia buat juga, sembahyang tapi benda haram buat juga, itu menandakan sembahyang kita tak menegah kita. Sembahyang kita yang kita dok buat selama ni tak menegah kita. Sebab apa? Mungkin ada cacat celah, mungkin kita sembahyang tu dalam keadaan kita tak reti, mungkin kita sembahyang tu tidak sempurna. Syarat sembahyang pun tak tahu, rukun sembahyang pun tak tahu, hati pun tak khusyuk dan sebagainya. Jadi sembahyang macam tu tak boleh menegah tuan dia daripada mengerjakan kejahatan. Tak boleh menegah tuan dia daripada memelihara daripada perkara yang ditegah oleh Allah. Itu tanda dah. Jadi insya-Allah orang yang pelihara sembahyang, yang sembahyang dengan sempurna, insya-Allah sembahyang dia akan menegah diri dia daripada melakukan kejahatan dan pekerjaan yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pastikan kita usahalah
Kita usaha menjadikan sembahyang kita itu sembahyang yang sempurna. Tak dapat tidak dengan kena mengaji dululah, kena tahu dulu. Baik. Okey, sikit lagi. Qala musannif, dan tahu daripada ini, daripada atas tadilah yang kata sembahyang yang sempurna itu dapat mencegah tuan dia daripada mengerjakan kejahatan dan pekerjaan yang ditegah oleh Tuhan. Dan tahu daripada ini, kalau kita telah sembahyang, kita sembahyang dah, tetapi tidak kita berhenti daripada kerja kejahatan. Sembahyang dah, tapi tak boleh nak menegah kita daripada buat jahat. Kita duk buat jahat tu, sembahyang, tapi jahat buat juga. Berterusan buat jahat. Barangkali lah, berkemungkinan sembahyang kita belum sempurna. Maka mesti kita membaiki sembahyang kita hingga sempurna. Tu tuan musnah kita. Daripada apa yang kita tahu yang tadilah, sembahyang yang sempurna itu mencegah tuan dia daripada mengerjakan kejahatan. Dan tahu daripada ini, kalau kita sembahyang dah, duk sembahyang dah selama ni, sembahyang tak berhenti lepas sembahyang wajib, sembahyang sunat, lepas sembahyang sunat, sembahyang tak berhenti. Hak sunat tu kan tak tinggal, duha lah, sembahyang tahajud lah, sembahyang witir, sembahyang semua sembahyang, tapi jahat dah buat juga. Jahat tu dah buat juga kan. Benda jahat ni pantang berterusan buat benda jahat. Barangkali sembahyang yang kita buat tu belum sempurna, tak sempurna lagi. Maka mesti kita membaiki sembahyang kita. Kita kena perbaiki sembahyang kita hingga sempurna. Macam mana nak baiki dah? Yang pertama, kita kena mengaji bab sembahyang. Yang kedua, kita kena amalkanlah apa yang kita mengaji tersebut. Mudah-mudahan sembahyang kita menjadi sembahyang yang sempurna dan sembahyang yang mencegah tuan dia, mencegah tuannya daripada melakukan kejahatan dan kemungkaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi sekadar itu dulu tuan-tuan dan puan sekalian untuk pagi ini. InsyaAllah kita akan sambung hari Khamis minggu depan. Tajuk yang seterusnya adalah dibanding sembahyang dengan manusia lah, InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan pagi ini secara ringkas, InsyaAllah, mudah-mudahan kita semua dapat faham dan dapat amalkan dalam sembahyang kita, InsyaAllah. Jadi kitab ni baguslah. Kitab ni adalah kitab Pati Munyatul Musalli. Banyak dibaca, banyak dimengaji lah. Banyak dimuzakarah di pondok-pondok, insya-Allah. Dan bila kita faham ilmu berkaitan sembahyang, insya-Allah sembahyang kita jadi sedap dan jadi sempurna, insya-Allah. Baik, jadi sekadar itu dulu yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang dan yang lemah itu daripada kekurangan diri saya sendiri. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.